Okay, saya cerita sikit lah sebelum kita tutup ni berkenaan dengan antara tuduhan-tuduhan ataupun teori-teori kejatuhan sains di tanah Islam. Okay, antaranya ni, satunya dia orang dakwa sebab Imam Ghazali membawa teori atomism tu ataupun equationalism tu. Bahawa akhirnya Allah yang memberi kesan kepada segala-galanya. Jadi orang yang salah faham, okay, so kalau gitu kita minta Allah ya terus. Tak perlulah mengambil undang sebab-musabab ni. Faham? Okay? Ada pula yang dakwa kejatuhan sains di tanah Islam adalah kerana the Mongol invasion. Penjajahan Mongol. Was very devastating. Dalam sejarah Islam antara yang paling teruk sekali adalah penjajahan Mongol. Mongol mengganas gila-gila pada waktu tu, abad ke-13, awal abad ke-13. And it culminates to the sacking of Baghdad, 1258. Kejatuhan Baghdad tu yang orang cerita dia orang hancurkan library Darul Hikmah tu, bawa semua buku-buku campak kat sungai Furat sampai jadi hitam kerana ink. So dia kata sebenarnya dekat Baghdad tu ada banyak khazanah sains Islam. Dibuang. Cuba bayangkan buang semua. Okey, katalah ni bukan zaman internet Bukan internet, ada buang buku pun ada lagi dalam internet. Kata belum ada internet, buku-buku kat Oxford, dekat Cambridge, dekat Universiti Al-Azhar yang besar-besar ni dibuang. Oi, itu memberi kesan juga tu. Memberi kesan. So ada yang mendakwa bila Baghdad jatuh tersangkut sikit perkembangan sains. Mongol invasion ni satu perkara yang menarik. Sebab apa? Sebab Genghis Khan ni bila dia masuk Baghdad, dia dah hancurkan Baghdad, tahu dia cakap apa? Aku adalah azab daripada Allah untuk kamu. Sebab dosa-dosa yang kamu buat. Mustahil Tuhan izinkan benda ni berlaku kalau kamu tak buat dosa. Tak, saya bukan ketawakan, astagfirullah. Sebab sangat dahsyat. Dia orang bunuh perempuan, bunuh budak-budak, bunuh. They have no respect. Dia orang hancurkan masjid, hancurkan gereja. Antara paling teruk dalam sejarah adalah the sacking of done by the Mongols. Harbut Tatar dipanggil, Tatar ataupun Mongol. Tapi yang double menarik adalah akhirnya mereka masuk Islam. Dia menang, dia menjajah kita. Tapi sebab kekuatan jiwa umat Islam pada waktu itu, yes, we lose to you militarily, but our religion is better. Kita tak akan tak ada. Izzah dia ada, glory, harga diri yang tinggi. Akhirnya Mongol masuk Islam. Sebab dia fikir balik, yalah kami menang lah dari segi ketenteraan, tapi budaya dia hebat lagi, akhlak dia orang hebat lagi, kebijaksanaan dia orang hebat lagi. Akhirnya dia tunduk kepada umat Islam. Tapi bila penjajah moden masuk ke tanah Islam, adakah dia masuk Islam? Bila penjajah barat masuk ke Malaysia, masuk ke Indonesia, adakah mereka yang masuk Islam? Ada sebahagian yang masuk Islam. Salah seorangnya Nat Hornblow. Susah nak sebut ni, dia Norwegian. KNUDDHOLMBLOE. Susah nak sebut nama dia. Nat Hornblow. Nat Hornblow. Dia tulis satu buku penjelajahan dia ke Maghrib, Morocco, Tunisia, Mesir. Kalau tak salah saya Mesir dia sampai. Dia kata, ya kami superior militarily, tapi the Muslims are superior ethically, religiously, spiritually. They are more superior than us. Dia masuk Islam. Dia mati dalam Islam. Orang banyak dengar pasal Lawrence of Arabia. Dia tu pun penipu kan? Tapi Nat Hornblow ni jujur masuk Islam. Dan dia journalist. Dia Norwegian journalist. Saya pelik, nama dia tak terkenal sangat. Saya pun tak ingat macam mana saya boleh saya tengok footnote satu buku ni ada tulis Nat Hornblow. Siapa Nat Hornblow ni? Awak boleh cek buku dia dekat archive.com ada. Dalam bahasa Inggeris. Dia tulis dalam bahasa Norway tapi dia orang terjemah. So tapi antara benda yang menarik adalah dia jumpa sebahagian orang-orang Umar Mukhtar. Dia hidup sezaman dengan Umar Mukhtar. Dia tengok cerita Umar Mukhtar. Orang ni tengok apa? Marvel je. Ant-Man ada. Ant-Man tengok. The Message dia tengok habis dah. Lion of the Desert dia tengok. Lion of the Desert tu Umar Mukhtar. Dia punya director sama. Al-Aqad, saya lupa Abbas Al-Aqad, Mahmud Al-Aqad ke apa. Dia dibunuh oleh teroris, ya.
Dia dibunuh oleh teroris. Awak kena tengok Lion of the Desert. Is Hollywood class by a Muslim director. The message pun kena tengok. Dia director yang sama. High quality direction dia. High quality. Dialog high quality. So Omar Mokhtar punya cerita. So Nat Homlo ni hidup sezaman dengan Omar Mokhtar. Tapi Omar Mokhtar hidup dekat kawasan pegunungan. Sebab nak lari dari, nak berkubu daripada Italians pada waktu tu. So Nat Homlo cari dia. Cuba cari askar-askar dia. Dan dia terpesona dengan akhlak diorang. Dan kesufian mereka. Dia sufis. Sidang-kalam bukan benci sufi ke? Itu anggapan awak, kan? Itu awak punya sangka yang salah. Kami banyak kali cakap, we are not against tasawuf. Kami nak tasawuf ini dimurnikan, itu sahaja. Tapi tasawuf Omar Mokhtar ni, of course lah, kita taklah setuju dengan semua perkara. Tetapi paling tidak, tasawuf mereka, tarikat mereka tu memberi harga diri yang mulia. Akhlak yang tinggi. Keberanian berperang. Walaupun lawan tank daripada Itali tu, dia orang bawa kuda je dengan tembak, dengan senapan. So ni tunjukkan desert warfare antara Muslims dengan the Italians dekat padang pasir. Keberanian askar-askar Omar Mokhtar. But they are very religious people. Very zikir banyak apa semua. Tak silap saya diorang Syadzuli. Diorang Syadzuli. So these are interesting parts of our Islamic history. Okay. So ada kata the sacking of Mongol. Tapi ada ilmuwan lain yang tak setuju. Ada pula kata kerana the discovery of America. Sebab Europe barat ni, tak silap saya si Marco Polo ni, dia sebenarnya nak cari India. Dia tersalah baca peta. Betul tau. So dia ingat America tu India. Sebab tu dia panggil Red Indian. Columbus. Sorry, not Marco Polo. Thank you. Christopher Columbus. Marco Polo ni yang sampai ke sini. Kan? Christopher Columbus, dia nak cari India, dia nak pergi India. Dia tersalah. Dia pergi ke sebelah sana. So, because of that discovery, datang kekayaan yang banyak kepada Europe. So, bila berlaku benda tu, something happen, Silk Route tergendala. Silk Route ni adalah route yang umat Islam banyak dapat manfaat darinya. Sebab kita kat tengah-tengah bumi tu. So orang nak pergi sini kena lalu kita. Nak pergi sini kena lalu kita. Dari atas pergi bawah lalu kita. So kita punya trade route very strong. Tapi bila dah buka Amerika ni, so dikatakan ada choking dari segi ekonomi. Ini pandangan George Saliba. George Saliba ni pengkaji sains, sejarah sains Islam. Dia tak silap saya dia Kristian, tapi but he defend Islamic science. Saya beranggapan partly dia ada kaitan dengan the founding of banking. Founding of banking. Sebab barat ni dia tiba-tiba jadi kaya ni, kita tanya mana datang duit hang ni. Okey, satu you pergi curi daripada tanah-tanah you jajah. Dia rampas trillion daripada India, Britain. Kan, lepas tu dia pergi jarah Amerika. Daripada Red Indians tu. America is a rich country also. So, diorang jadi kaya. Dan yang fund dia punya expedition ni siapa? Bankers. So, the question is, the banking punya business, bila start, macam mana boleh start? And you know that banking tak perlu real money pun sebenarnya. Tak perlu real gold and silver pun. Sebab tu kena tahu sejarah kewangan. Macam mana banking was created. So, bila dia ada bank ni, they can fund wars. They fund, technological projects. Millions and millions. And some of the money is just created out of thin air. Kita masih lagi berpegang kepada emas dengan perak. So, ada keterhadan dekat situ. Dia not as, fluid as paper money. So, saya suspect this has something to do with the rise of Europe and the rise of the West. Because of capital. The availability of capital. Dan bankers sukalah war. What is the biggest industry? Kan? Banyak pinjam, banyak interest lah. Bankers memang menggalakkan berlaku. Saya tak kata semua banker. Saya kata some bankers, dia memang sangat suka mencetus peperangan because that's how they can get lucrative returns. Okay?